Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Apa khabar semua? Harapnya kita sihat dan ceria selalu. Kita sambung sesi FB Live MJI pada kali ini untuk siri yang keempat yang mana membicarakan berkaitan dengan sistem penilaian dalam TVET MARA. Cuma sebelum tu saya nak minta maaf. Asalnya kita nak on air pada pukul 10 tapi terpaksa dianjakkan sikit sebab saya ada mesyuarat Senate pada pagi tadi dan Alhamdulillah sebagaimana yang kita rancang, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk mendengar ataupun saya akan berkongsi berkaitan dengan sistem penilaian di dalam TVET MARA khususnya di IKM, di KKTM dan juga di MJI. Okey. Saya boleh bercerita berkaitan dengan sistem penilaian ni merujuk kepada bila saya dah join MARA lah. Sebelum-sebelum tu saya tak tahu apa sistem penilaiannya, tapi saya join MARA, saya masuk bekerja dengan MARA pada tahun 1993. Jadi pada ketika itu sistem penilaian yang telah wujud adalah dipanggil sistem X. Ni orang-orang lama dia pernah dengar sistem X. Dan kalau tak silap saya, dia dipelopori oleh Tuan Haji Kandan bin Saikun. So that system tu didesign, direka bentuk oleh Tuan Haji Kandan. Jadi sistem X ni sebenarnya dia merujuk kepada sistem penggal. Dulu kita tak ada sistem semester, kita sistem penggal macam sekolah lah. Jadi cumanya ada cuti pertengahan tahun dan juga ada cuti di hujung tahun. Jadi kaedah penilaian dia melihat kepada subjek teori dan juga amali. Sebab penekanannya adalah kepada penekanan subjek ataupun core subjek trait tersebut ataupun kursus tersebut. Jadi dipecahkan dia punya subjek tu, saya lebih suka pakai subjek lah rather than kursus. Kadang-kadang kita confuse dengan sebutan kursus ni macam latihan kan, training. So saya lebih prefer guna subjek. Jadi dipecahkan dia punya kurikulum ataupun kurikulum itu silibusnya, dia ada teori ketukangan, dia ada amali ketukangan. Jadi maksudnya kat sini teori ketukangan dan amali ketukangan tersebut merujuk kepada core subjek trait berkaitan. Jadi dulu memang semuanya bertukang belaka, daripada jawatannya ketua ketukangan. Lepas tu kalau subjek pun teori ketukangan, lepas tu amali ketukangan, matematik ketukangan. Cuma pendidikan Islam dia tak tulis lah kat situ pendidikan Islam ketukangan, masih lagi pendidikan Islam. Kita ada juga subjek usahawanan, bahasa Inggeris. Itu adalah subjek-subjek tambahan ataupun sokongan kepada subjek teras kursus tersebut ataupun program tersebut. Jadi penilaian tu dipecahkan berbentuk 30%. Ini kalau tak silap saya 30% adalah penilaian macam kita ada assignment yang berterusan tu kan, ada dulu tak ada assignment pun, kebanyakan adalah kerja amali. Kerja amali dan kemudian ada peperiksaan akhir 70%. Itu dia punya pecahan 30% dan juga 70%. Jadi peperiksaan akhir ni macam kita sekarang ni lah, kalau nak dia memang satu peperiksaan yang sangat-sangat penting dan utama. Macam SPM. Last nanti kena ujian. Itu 70% kat situ. So kalau gagal lah masa peperiksaan akhir tu, so akhirnya akan mengibatkan dia gagal. Jadi dalam peperiksaan akhir tu pula dipecahkan. Iaitu dia ada nisbahnya 30% teori dan juga 70% amali. So dia ada peperiksaan amali. Jadi kalau katakan pelajar itu dia gagal teori pada peperiksaan akhir, maka dia boleh ulang. Tak ada masalah, dia boleh ulang balik. Tapi sekiranya peperiksaan akhir amali itu gagal, maka dia gagal mendapatkan sijil kemahiran MARA. Maksudnya dia fail lah.
So penatlah belajar 2 tahun, lepas tu dia tak akan dapat apa-apa. Itu dia punya kaedah sistem penilaian dia. So at the end of the day nanti dia akan dapat sistem dia tulis kat situ X dia equivalent berapa scoring. Jadi itulah yang menentukan pelajar itu boleh layak dapat SKM ataupun sijil kemahiran MARA, bukan sijil kemahiran Malaysia tapi sijil kemahiran MARA ataupun sebaliknya. Jadi quite tough peperiksaan ini di hujung-hujung semester, di hujung-hujung tahun itu, maksudnya dia sebelum tamat pengajian, sebelum dia pergi LI, dia ada satu peperiksaan akhir. Jadi tapi bila kita buat peperiksaan yang seumpama itu, kita uji kompetensinya, kita uji knowledge dia pada peringkat akhir. Jadi pelajar-pelajar yang betul-betul lulus tu sebenarnya memang pelajar-pelajar yang memang kita kata kompeten lah, memang dia hands on. Jadi yang tak layak, yang amali dia gagal, memang dia tak ada skill. Jadi kita boleh nampak kualiti pelajar-pelajar praktikal ketika itu. Pelajar-pelajar yang amali dia, maksud saya amali dia ataupun hands on dia memang very powerful. Jadi itu adalah sistem X yang pada mula-mula semasa saya masuk, saya tak pasti bila dia create sistem ini, tapi masa tahun 1993 tu dah ada dah sistem ni, dipanggil sistem X. Jadi MARA keluarkanlah sijil kemahiran MARA dengan dalam bidang tertentu tu dia tulislah di dalam dia punya persijilan. Itu yang ada dulu. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya dah wujud pun lembaga latihan perindustrian dan persijilan ketukangan kebangsaan. Maksudnya satu lembaga yang menyelaras standard kemahiran di negara, di Malaysia ketika itu. So nama singkatannya adalah LLPPKK ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah National Industrial Training and Trade Certification Board, NITT-CB. Masa ketika itu MARA tidak tidak mewajibkan pelajar untuk ambil persijilan ini. Tetapi pengajar-pengajar digalakkan ambil untuk kenaikan pakat dan sebagainya. Mereka melihat kepada pencapaian ni di dalam persijilan ini yang dikeluarkan oleh LLPPKK. So dia ada 3 tahap, iaitu tahap asas, tahap pertengahan dan juga tahap tinggi. So ramai jugalah pengajar-pengajar ketika itu menduduki peperiksaan ini. Memang sama juga, dia akan ambil amali, dia akan ambil praktikal ataupun dia ambil teori, dia ambil amali. So memang itu dia punya pecahan ataupun nisbah dalam peperiksaan ataupun persijilan tersebut. Jadi cumanya kemudian itu LLPPKK itu dimasukkan, dinaik taraf lah, saya boleh kata dinaik taraf, ditukar menjadi Majlis Latihan Vocational Kebangsaan ataupun MLVK pada tahun 1989. Jadi MARA ketika itu walaupun dah tukar LLPPKK menjadi MLVK, yang mana dalam MLVK ni pula dia membolehkan pusat itu menjadi sebagai pusat bertauliah. So kita melaksanakan penilaian itu sendiri secara kendiri, tetapi disahkan oleh penilai luar dan sebagainya. Kalau kata mencapai tahap yang ditetapkan mengikut NOS tersebut, dia boleh mendapat tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Itu adalah yang peperiksaan luar yang yang dibolehkan lah oleh yang dibolehkan IKM mengambil peperiksaan tersebut. Tapi kita tidak, bila dah tukar kepada MLVK, kita tak ambil, kita tak nak jadi pusat bertauliah. Kita yakin dengan kualiti penilaian kita sendiri. So kita teruskan, maksudnya kita keluarkan sijil. So tidak adalah yang SKM tahap 1, tahap 2 tu tak ada. So mana-mana pengajar yang nak ambil, okey, dibenarkan. Dia tak ada masalah. Tapi pelajar kita tidak wajibkan. Itu pada peringkat awal. Kemudiannya selepas itu timbul satu sistem kredit. Sistem kredit yang mana yang ini dipelopori oleh Datuk Roslido ataupun masa dulu ada Datuk Haji Roslido lah kan. So dialah yang create sistem kredit
yang mana sistem kredit ini dia mengolah semula kurikulum, dan kita tak kata dalam kurikulum tu ada amali ketukangan, kita tak kata dia sebagai teori ketukangan, tetapi kita menamakan subjek tersebut dengan nama-nama yang berkaitan. Contoh kalau katakan dia tu adalah teori timpalan, kita katalah dia timpalan, kan? Kalau katakan amali contohnya mungkin kita kata adalah timpalan arka. Kita terus letak nama spesifik mengikut subjek ataupun konten yang diajar. Masa ketika tu dah adalah subjek-subjek tu dah adalah nama-nama dia khusus. Tak adalah orang kata ketukangan-ketukangan lagi. So dengan itu subjek-subjek tersebut diberi kredit. Diberi kredit, adalah yang dapat 2 kredit, ada yang dapat 3 kredit. Masa tu kita baru-baru belajar lah bagaimana nak orang kata nak membubuh kredit pada subjek-subjek tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau katakan pelajar tu telah pun mengikuti subjek tersebut, so dia dapat pengecualian. Jadi tapi dia tidak dia masa tu belum lagi dapat dihuraikan dengan satu scoring juga, sebab yang itu disusun sahaja kurikulum tersebut. So dia ada credit hours dia tertentu. Kemudian itu pada tahun 1994, 1994 saya dah masuk ke MARA 1993. Pada 1994 saya introduce, saya discuss dengan Tuan Haji Rosli. Masa tu Tuan Haji Rosli Dol adalah saya punya timbalan pengetua di IMKM Kuala Lumpur. Jadi saya kata why not kita extend sistem kredit ini kepada sistem CGPA, yang mana towards the end nanti kita akan nampak satu scoring pelajar yang boleh menggambarkan pencapaian pelajar tersebut. Jadi saya kata sistem CGPA ni sebenarnya banyak diguna di universiti ketika itu. Ada dari universiti saya sebenarnya kebetulan daripada UTM. So UTM memang menggunakan sistem CGPA. Jadi saya pun mencadangkan dengan Tuan Haji Rosidol. So kami pun workout, kita cuba buat trial sistem CGPA. Mula-mula saya buat dengan kursus saya dululah, kursus yang saya jaga, iaitu kursus lukisan kejuruteraan mekanikal tinggi dan juga lukisan kejuruteraan mekanikal. Jadi kita try to buat simulation. Kita pecahkan subjek-subjeknya, lepas tu kita letak kredit, lepas tu kita buatlah skala grade, sistem grade tu berapa. Contohnya kalau kata 85 ke atas, dia adalah A for flat macam tu. So kita try buat simulation, dan akhirnya alhamdulillah kita nampak dia boleh diguna pakai dengan baik. Dan masa yang sama Tuan Haji Rosli ketika itu dia apply dengan H&D di KKTMPJ, sebab KKTMPJ dah menawarkan program H&D. Okey, kenapa kita wujudkan sistem CGPA? Satunya sebab sistem CGPA ni dia adalah worldwide. Worldwide, orang faham, universiti faham, IPT faham. Kalau bukan yang di bawah institusi latihan kemahiran lah. Jadi IPT, institusi pendidikan tinggi, memang menggunakan sistem CGPA. Jadi mereka faham. Kalau kita cakap, ini adalah scoring pelajar, CGPA dia 3.5, dia orang tahu tahap pelajar tersebut. Jadi kita melihat lagi satu untuk memberi peluang para pelajar kita menyambung pelajaran. Sebab dengan sistem X, orang lain tak faham bagaimana nak mengukur keupayaan pelajar-pelajar kita, pencapaian pelajar-pelajar kita. So mereka tidak faham. Jadi pelajar-pelajar kita tak boleh nak sambung belajar. Jadi harapan kita dengan ada sistem CGPA ni, pelajar boleh sambung belajar bersesuaian dengan program yang diikuti. Sebelum itu ada program peringkat sijil. Mahupun peringkat masa ketika itu peringkat sijil dulu, 1994 tu. So di IKM KL 2 program ni kami jalankan dengan sistem CGPA, dan alhamdulillah yang saya sangat-sangat orang kata berpuas hati apabila kita create sistem CGPA ni dan kita keluarkan result. Para pelajar saya pada ketika itu, saya mengajar di lukisan kejuruteraan mekanikal tinggi, 13 orang pelajar dapat sambung ke Southern Alberta Institute of Technology Canada ataupun SAIT, SAIT di Canada, yang mana mereka menyambung pelajaran dalam program H&D selama 9 bulan sahaja. Sebab apa? Sebab dia
dapat pengecualian kredit daripada sistem kita tadi. Jadi sepatutnya Shandy ni 2 tahun. Tapi dia tengok apa yang kita ajar, so dia iktiraf dan juga dia bagi pengecualian kredit. Akhirnya pelajar-pelajar saya 13 orang yang dulu dapat menyambung pelajaran selama 9 bulan saja. Ini saya rasa satu-satu kepuasan lah sebagai seorang pendidik apabila kita melihat anak didik kita berjaya menyambung pelajaran dengan orang kata innovation yang kita buat, dengan sumbangan yang kita buat. Ini yang saya rasa tak dapat dilupakan. Sebagai seorang pendidik, inilah yang paling valuable pada saya sebenarnya. Okey, selepas itu bila kita lihat sistem ini boleh diguna pakai dengan baik walaupun berada di dalam latihan kemahiran, maka kita cuba apply dia sistem ini kepada semua program. Dan alhamdulillah kita pun banyak buat rujukan. Ketika itu Tuan Haji Rosli pun dah naik menjadi timbalan pengarah kurikulum di BKM. Dan saya pula juga dipindahkan ke BKM sebagai pegawai latihan vokasional di situ, dan di situlah kami cuba apply sistem ini kepada semua program-program yang lain. Dan saya menggunakan rujukan dua rujukan utama pada peringkat awal, iaitu merujuk kepada sistem penilaian UTM sebab saya pun graduate UTM, dan kemudian tu saya juga merujuk kepada UITM. Jadi dua sistem ni lah kita bandingkan. Dan akhirnya alhamdulillah orang kata melihat kepada kedua-dua sistem tersebut, kita merumuskan kita banyak merujuk kepada sistem yang diguna pakai oleh UTM. Jadi kita kata nampak mudah sikit je, sebab kalau contoh subjek tu digugurkan ataupun pelajar menggugurkan subjek, so what happen dengan calculation tersebut. Lepas tu kalau katakan dia gagal dan repeat semula, so what happen dengan dia punya formula dan sebagainya. So kita banyak merujuk kepada UTM, dan UTM itulah sebagai orang kata benchmark kita lah. Okey, pada tahun 1998 terbitlah buku Sistem Penilaian dan Persijilan. Jadi buku ni pun edisi pertama yang ditulis oleh saya sendiri. Dan alhamdulillah kita pun banyak belajar daripada UTM, so kita dapatlah terbitkan buku ni. Jadi sebagai panduan kepada pengajar-pengajar macam mana kita nak gunakan sistem ataupun kita nak apply sistem penilaian yang baru, iaitu sistem CGPA di dalam latihan kemahiran maram. Okey, pada peringkat awal bila kita dah ada sistem nak keluarkan result pelajar tu, kalau tak ada sistem berkomputer tu kan susahlah. Okay, jadi susah satu nak simpan data, sebab kan bila sistem CGPA ni dia adalah berbentuk kumulatif. Dia mengambil kira pencapaian yang lepas. Jadi kalau tidak ada satu sistem yang mantap, jadi susah kita nak conclude bila kumulatif tersebut. Pada peringkat awal mula-mula memang pakai Excel. Kemudian tu kita menggunakan kepakaran daripada bahagian MIS ataupun sekarang ni dipanggil BTM lah. Dulu MIS, iaitu Mara Information System. Jadi ada seorang pakar di sana yang membangunkan sistem menggunakan sistem aplikasi apa benda saya tak ingat. Jadi dia membangunkan sistem SPP ni pada peringkat awal. Jadi kita gunalah sistem ini, dan itulah titik permulaan sistem CGPA diguna pakai di semua pusat IKM dan semua program pada tahun 1998. Jadi memang adalah juga siri-siri taklimat yang kita beri kepada pengajar-pengajar macam mana kita nak guna pakai sistem CGPA ni. Jadi selepas tu ialah buku ni semakin hari ditambah baik. Sekarang ni saya tak pasti dah edisi ke berapa tapi awalnya adalah pada tahun 1998. Jadi alhamdulillah sistem CGPA ni juga berjalan dengan dengan lancar di semua program yang kita tawarkan, dan melalui sistem CGPA yang kita bangunkan inilah pelajar-pelajar kita dapat
menyambung pelajaran, mendapat pengecualian kredit akhirnya. Alhamdulillah. Okey, satu lagi mungkin ada di antara kita yang kurang jelas dengan sistem penilaian kita sendiri yang ada kat dalam sistem penilaian kita sendiri, iaitu dalam SPP sekarang ni dia ada satu indeks purata akademik. Ni siapa yang UPP mungkin dia tahu, siapa yang mengendalikan UPP dia tahu, tapi mungkin yang lain tu kurang jelas. Apa dia indeks purata akademik dan kenapa dia dibangunkan? Okey, saya memperkenalkan indeks purata akademik ni, kalau tak silap saya bentangkan cadangan ini pada tahun 2010. Okey, tujuannya adalah untuk orang kata apa, kita ada satu indikator untuk melihat pencapaian keseluruhan dalam satu kumpulan pelajar. Contohnya, kalau katakan kita mengajar dua kelas, kelas A, kelas B. Katalah kita ambil subjek A, subjek X. Kita mengajar subjek X dan kita mengajar dua kelas, kelas A dan kelas B. Jadi di situ kita boleh melihat performance ataupun pencapaian kelas A dan juga kelas B dengan menggunakan IPA. Sebab IPA ni adalah purata CGPA yang dicapai oleh pelajar dalam kumpulan tersebut. Kita campurkan semua CGPA yang dia orang dapat, bahagikan dengan bilangan pelajar, maka dapatlah indeks purata akademik tersebut. Maksudnya adalah purata pencapaian pada kumpulan itu. Jadi kalau kata kita sebagai seorang pendidik, kita mengajar dua kelas, kita boleh tengok kenapa kelas A dan kelas B ini berbeza. Contohlah, katakan kelas A ni bagus, kelas B ni kurang sikit. Daripada situ, kita boleh buat so-called case study mengapa grup A dengan grup B ini berbeza. Jadi berkemungkinan adalah kita punya grup pelajar itu kurang kemampuan, ataupun ada kan kita bila menjadi pengajar ni ataupun pendidik ni, so kita nampak batch ni kurang sikit, batch ni dia bagus. So kita boleh tengok daripada IPA tersebut. Dan satu lagi, sebenarnya kita boleh juga membuat perbandingan antara program dengan program di tempat lain, tapi program yang sama. Maksudnya, contohlah, kita boleh melihat performance program lukisan kejutaan mekanikal di Jasin dan kita boleh compare dengan pencapaian pelajar di lukisan kejutaan mekanikal Kuala Lumpur. Jadi kita boleh tengok, so which one better? Okay, kalau kita katakan Kuala Lumpur lebih baik daripada Jasin sebab pencapaian dia lebih tinggi daripada pencapaian di Jasin, ini kita kena lihat, kaji lagi. Apakah menyebabkan di Kuala Lumpur itu pencapaiannya lebih baik daripada Jasin? Contoh, adakah masalah kompetensi tenaga pengajar? Adakah tenaga pengajar di KL tu hebat? Sebab silibus, kurikulum dan silibusnya adalah sama. Resepi dia sama, tapi kenapa ada perbezaan? Khususnya perbezaan yang ketara. Jadi kita boleh kaji daripada situ. Adakah pensyarahnya kompeten? Adakah peperiksaannya senang? Adakah peralatannya mencukupi? Jadi kita boleh tengok faktor-faktor itu untuk kita membuat penambahbaikan. Jadi indeks purata akademik ni bukan nak buat punishment. Kita kena faham. Indikator-indikator yang kita dapat ini sebenarnya untuk kita membuat penambahbaikan. Jadi pada situ kita boleh trigger, ini ada sedikit orang kata kelemahan, so kita kena baiki part ini. Kadang-kadang ada bila soalan yang tidak setara. Soalan di IKM, contoh saya ambil contoh tadi, IKM Jasin lain. Dia punya continuous assessment dia kan dengan penilaian di IKM Kuala Lumpur tu lain. Jadi kita boleh semak adakah kedua-dua penilaian di IKM Jasin dan IKM Kuala Lumpur ini setara. Itu pun kita boleh tengok kalau sekiranya penilaian tersebut tidak disediakan oleh pihak BKT. Jadi IPA ni dia ada satu rule lagi yang mana dia tidak boleh dibuat comparison, perbandingan di antara satu program dengan program yang bukan sama, yang tak sama. Contoh,
lukisan kejuruteraan mekanikal comparekan dengan timpalan. Dia tak boleh. Tak boleh sebab apa? Resepinya berbeza. Kurikulum dan silibusnya berbeza. Yang boleh kita nak buat comparison, yang kita boleh buat study adalah yang sama. So kita tak boleh compare apple to orange. Kita hanya boleh compare apple to apple, orange and orange. Jadi indeks purata akademik ini sebenarnya tidak bolehlah kita tengok okey. Kalau kan akhirnya nanti dia mula-mula by class, lepas tu by program, akhirnya dia keluar by institution. So by institution tu sebenarnya kita tak boleh compare. Salah. Sebab kita tidak buat perbandingan antara apple dengan apple. Contoh, kita tak boleh kata IKM Kuala Lumpur lebih bagus daripada IKM Jasin. Tak boleh sebab IKM Jasin ada pelbagai jenis program yang mana lebih banyak daripada IKM Kuala Lumpur. Kita tak boleh kata sama. Sebab programnya berbeza-beza. Melainkan sesuatu pusat itu menawarkan program yang sama dengan program yang lain. Jadi kalau untuk kita membuat perbandingan sebenarnya adalah lebih signifikan, lebih boleh diterima reliability-nya apabila kita membandingkan antara program yang sama di antara pusat. Sama ada katakanlah program kipalan di pusat A boleh banding dengan pusat B, boleh banding dengan pusat C. Begitu jugalah electrical contohnya yang boleh, yang mana ada pusat menawarkan program yang sama, yang tu kita boleh buat perbandingan. Tapi kita tidak boleh membuat perbandingan IPA untuk pencapaian institusi dengan institusi yang lain. Tak boleh. Dia tidak reliability, dia tak valid, dia tak ada validity kat situ. Contoh sama juga pencapaian MJI tidak boleh diukur ataupun dibandingkan dengan pencapaian IPA di KKTM Kuantan. Tak boleh. Sebab KKTM Kuantan menawarkan program yang berbeza. MJI menawarkan program yang berbeza. So kita tak boleh nak buat satu orang kata perbandingan yang valid di situ. Jadi ini yang nak kena faham. Jadi indeks purata akademik ni sebenarnya memang memberi makna. Memberi input ataupun info kepada kita dalam membuat penambahbaikan. Khususnya yang pertama dari segi kertas soalan sendirilah ataupun penilaian kita. Kita kena tengok yang itu. Yang kedua macam pengurusan ataupun pentadbiran institusi boleh melihat okey, mungkin ada kelemahan di peringkat pendidik kita atau pengajar kita, perlu diberi kursus. Kan mungkin dia tidak ada certain kompetensi untuk mengajar, jadi kita hantar kursus. Begitu juga mungkin kita melihat kepada peralatan disebabkan kita kan ada outcome yang kita nak capai dalam satu-satu subjek tersebut. Jadi mungkin juga ketidakcapaian outcome tersebut disumbangkan ataupun disebabkan oleh peralatan yang tidak ada di dalam sesuatu institusi tersebut. Yang ni banyak benda yang kita boleh explore daripada indeks purata akademik. Jadi inilah sharing yang saya harapkanlah faham, sebab sebelum ni mungkin tidak ada penulisan, mungkin tidak ada penerangan yang jelas. Okey. Tadi saya dah cerita pasal IPA kan, ataupun indeks purata akademik. Jadi itulah di antara kenapa IPA itu diwujudkan. Tujuannya adalah untuk melihat prestasi satu-satu kelas berbanding dengan kelas yang lain, ataupun kita boleh bandingkan program yang sama di tempat yang lain. Jadi kita nak tujuannya adalah sebagai petunjuk untuk kita membuat penambahbaikan. Itu yang pertama. Itu yang khususlah maksudnya tujuannya kan. So saya rasa ramai jugalah yang tak faham tu, tapi harapnya dengan sharing saya ni boleh fahamlah indeks purata akademik. Okey. Kita melihat apabila kita mendapat akreditasi MQA, pencapaian pelajar tersebut bukanlah satu benda yang patut kita tumpukan ataupun yang patut kita peganglah. Dapat CGPA 3.75, dapat CGPA 4 for flat contohnya. Itu sebenarnya baguslah, memang bagus untuk menunjukkan pencapaian pelajar sebagai orang kata overall keseluruhan. Tapi adalah lebih penting untuk kita melihat pencapaian outcome. So apabila kita dapat akreditasi daripada MQA, di situ kita belajar berkaitan dengan outcome based
Education, OBE. Jadi kat situ kita mengukur pencapaian pelajar melalui pencapaian outcome. Jadi kalau pelajar dapat 4 flat pun dapat 3.75 tetapi outcome dalam mana-mana CLO tersebut tidak tercapai, sebenarnya kita kena sedar bahawa pelajar tersebut tidak mempunyai kompetensi di dalam outcome itu. Sama ada outcome tersebut berbentuk kognitif ataupun berbentuk psikomotor ataupun efektif. Jadi kalau katakanlah dia tidak capai outcome untuk psikomotor, troubleshoot contohnya, dia tak boleh capai. Jadi itulah kelemahan yang dia akan dibawa ke industri. Jadi pelajar-pelajar tu takkan boleh buat troubleshooting sebab dia memang tak lulus pun troubleshooting tu dari segi pencapaian outcome. Jadi kita melihat perubahan sistem penilaian itu semakin lama semakin baik dan sekarang ni pun telah diperkenalkan sistem ICGPA kan, yang mana dia dah combinekan pencapaian untuk akademik dan juga melihat kepada soft skill dia. Kalau dulu kita ada akademik sahaja, kita ada pencapaian akademik. Lepas tu soft skill tu kita asingkan, kita perkenalkan sistem kemahiran insaniah. Ingat tak lagi penilaian kemahiran insaniah kan? Jadi tapi sistem tu dia tak lama, tak boleh kekal sebab kita ada kelemahan dari segi sistem berkomputer tu kan. Kita generate dia punya rubrik dia, lepas tu kita juga buat dia punya formula, kan keluar dulu MPKI kan, dia punya nilai purata kemahiran insaniah. So kita ada create formula-formula tersebut tapi disebabkan sistem berkomputer tu tidak support dengan baik sistem penilaian kemahiran insaniah tu, maka kita tak dapat teruskan lah. Jadi pelajar pada ketika tu kita aim dapat dua. Satu sistem CGPA yang menunjukkan prestasi akademik. Yang keduanya adalah nilai purata kemahiran insaniah untuk melihat soft skill dia. Cumanya saya nampak sistem penilaian kemahiran insaniah tu gagal because bukan tidak mendapat sebab sistem komputer tu gagal to support. Jadi dia tak keluar yang sebagaimana yang kita harapkan. Tapi dengan adanya ICGPA sebenarnya masalah itu telah dapat diatasi. Cuma sama jugalah masalahnya kita belum ada lagi satu sistem berkomputer yang very very strong, yang very compatible untuk keluarkan. Tapi saya yakin BKT dalam usaha ke arah itu. Okey. Ada juga yang minta saya share berkaitan dengan kenapa kita kena buat Sijil Kemahiran Malaysia SKM ni, yang mana sekarang ni program-program di IKM kena buat SKM melalui pusat pertaulihan berpusat di HQ tu kan. Dia adalah dia punya sejarahnya. Saya kata sejarah lah tapi dia taklah lama sangat kan. Sebenarnya Boston Consultant Group ni yang dilantik oleh EPU, dia ada keluarkan kajian lah berkaitan dengan institusi latihan kemahiran awam ini, institusi TVET. So EPU dah assign Boston Consulting Group BCG untuk menjalankan kajian terhadap TVET khususnya yang public institution ni di Malaysia. Dan hasil daripada kajian tersebut telah dibawa ke peringkat EPU dan melalui mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pembangunan modal insan ataupun JKM-PMI bilangan 2 2010 yang diadakan pada 17 Mei 2012 memutuskan agar ada satu sistem persijilan tunggal ataupun SPT untuk menyeragamkan persijilan latihan kemahiran di Malaysia yang ditawarkan di institusi latihan kemahiran awam termasuk IKM, ILP, lepas tu IKBN. Itu dia nak seragamkan
Itu yang dinamakan dengan sistem persijilan tunggal. Okey. Jadi dia cover sijil kemahiran Malaysia SKM, DKM dan juga di diploma lanjutan DLKM. Jadi itu bukan tujuan lah, itu hasrat kerajaan sebenarnya lah nak seragamkan sebab banyak sangat kan TVET ni yang dari public institution pun banyak macam kita, IKM ada, IFP, lepas tu ada EdTech, ada IKTBN, kita pun ada KTM. So banyak. Jadi melihat kerajaan melihat sistem masing-masing, tidak ada satu persijilan yang satulah yang tak seragam. Jadi daripada mesyuarat tersebut timbullah satu keputusan untuk mewujudkan sistem persijilan tunggal. Jadi bila dimintalah kementerian ataupun agensi yang melaksanakan saya nak kata apa, latihan kemahiran lah. Tapi tak best kan, nama TVET lah. Nama TVET ni. So masa tu MARA berpendirian, kita tak nak turut serta. Sebab kita yakin dengan sijil kita. Kita yakin dengan sistem pendidikan teknikal dan vocational kita. Kita confident bahawa sistem kita adalah yang terbaik dan bersifat holistik. Sebab kita dah pakai sistem CGPA, orang lain tak pakai lagi. Jadi kita tak nak join. Kita tak nak buat persijilan tunggal tu sebenarnya. Tapi bila kita beri maklum balas kepada pihak mesyuarat pada pihak KSM, Kementerian Sumber Manusia, jadi KSM telah mengarahkan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, untuk mengadakan perbincangan dengan pihak MARA untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi bagi kita tak setuju tadi, jadi dia nampak degil betul agaknya MARA ni kan, kenapa tak nak buat, tak nak join persijilan tunggal. So dia kata okay, why not JPK, you kena discuss dengan pihak MARA, atasi masalah ini. Jadi pada 8 Februari 2012 diadakan satu perbincangan di antara pihak JPK dengan MARA di Ibu Pejabat MARA yang dipengerusikan oleh Datuk Ketua Pengarah. Masa tu Pak Yim. Ya, saya di BKT lah, di cawangan pengajian kepada pengarah ketika itu. Pengarah kita adalah Tun Haji Fadil. So adakanlah perbincangan tersebut. Jadi dah bincang-bincang, akhirnya kita kata okey, kita boleh bersetuju dengan cadangan JPK, tapi kita bagi dia dengan 3 cadangan lah. Satu cadangannya adalah pertauliahan sedia ada dan jaminan kualiti latihan di bawah kawalan MARA. Tapi sijil dikeluarkan oleh JPK. Maksudnya kita nak keluarkan, kita buat sendiri semua, tapi sijil JPK bagi. Itu cadangan pertama kita. Okey, cadangan kedua kita kata okey, menyetarakan sijil kita dengan sijil yang dikeluarkan oleh jabatan, maksudnya JPK lah dengan NOS. Kita setarakan. Tapi dekat situ kita perlu buat analisis jurang dan kita kena tengok baliklah modul latihan MARA dan juga NOS tu. Tapi kita nak kena buat kesetaraan. Kena buat kesetaraan. Lepas tu cadangan ketiga adalah pengeluaran sijil tunggal SKM mempunyai logo bersama dengan MARA. Jadi daripada 3 cadangan yang kita beri kepada pihak JPK tu, mereka bersetujulah dengan cadangan yang kedua, iaitu penyetaraan sijil dengan, maksudnya kita setarakan modul latihan MARA ni dengan NOS. Kita tengok mapping dia, and then kalau sekiranya jam tu tidak mencukupi, sebab NOS ni dia ada jam-jam yang ditetapkan. So kalau jam-jam tu yang tak cukup, kita tambah. Tapi kita tak ada orang kata memang nak revamp semua the whole program, tak. Kita nak sijil kita disetarakan dengan SKM. Jadi sebab cadangan satu tu kita nak JPK guna terus sijil sijil kita tadi, dia tak benarkan. Of course lah dia tak nak kan. Kita nak suruh dia pakai sijil kita, dia tak nak. So dia tak setuju dengan cadangan pertama. So dia setuju dengan cadangan kedua, iaitu menyetarakan sijil kita dengan NOS dia. Jadi kita kata boleh terima pakai kami punya kurikulum ini, penilaian kami,
Lepas tu mungkin kita add on yang mana kurang jam, tapi lepas tu you bagilah sijil SKM, sijil tunggal tersebut. Itu syarat yang kita bagi kepada pihak JPK. Jadi pihak JPK setuju. Pada peringkat awal tu memang mudah je, maksudnya kita pakai sistem kita pakai kurikulum kita, cuma kalau kata ada mana-mana silibus kita yang kurang, kita top up. Tapi sistem penilaian kita berjalan seperti biasa. So mereka endorse gunakan penilaian tersebut untuk keluarkan sijil tunggal. Itu cadangan pada peringkat awal. Tapi apabila pelaksanaannya, dia tak jadi macam itu. Dia tak jadi. So macam-macam jugalah JPK suruh kita ubah, tambah dan sebagainya. Itu saya tak boleh nak kata apalah kan. Jadi itulah akhirnya kita buatlah juga sijil, dapatlah dua sijil kita dan juga sijil yang dikeluarkan oleh JPK, sijil SKM. Tapi masih lagi tidak timbul sijil tunggal tu. Yang kita kata okey, kalau nak sijil tunggal ada logo kita, tak ada. Ada logo, maksudnya satu sijil SKM ada logo kita, logo MARA. So tak berlaku yang itu. Jadi pelajar-pelajar kita di IKM yang program peringkat sijil itu dibuatlah dengan SKM ataupun mereka pun mengambil SKM tapi dapat dua sijil lah, maksudnya kat situ ada dua sertifikat. Satu sijil kita, satu lagi sijil daripada JPK. Itu sebenarnya punca asal mengapa program peringkat sijil di IKM tu ada dua persijilan yang mana kita buat SKM. Sebab arahan-arahan daripada kerajaan ataupun kabinet ketika itu. Kalau tak memang kita tak buat pun. Kita yakin dengan kita punya penilaian kita dan kita yakin dengan kualiti program kita. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini berkaitan dengan sistem penilaian di latihan kemahiran MARA yang dulu sampailah sekarang. Alhamdulillah mungkin sedikit perkongsian ini dapat memberi yang kata makluman lah kepada semua yang berada di dalam TVET MARA ni. Jadi tahulah sedikit sebanyak kan history, kalau tak tahu langsung kan. So at least bolehlah duk bercerita dengan orang-orang yang akan datang yang mana kami yang sini ni mungkin satu hari nanti akan meninggalkan sistem latihan kemahiran MARA ataupun TVET MARA ini. So tak tahulah cerita-cerita ni kan. So that's why saya buat perkongsian, sekurang-kurangnya dapatlah input-input ataupun info-info sebagai bekalan insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Saya memohon maaf sekali lagi sekiranya sepanjang sesi live ini ada masalah. Tadi pun kita nampak line terputus. Saya mohon maaf dengan kesilapan teknikal tersebut. Dan begitu juga sekiranya adalah apa yang saya bicarakan pada hari ini ada kesilapan, ada kekurangan. Jadi saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk itu, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi kita berjumpa lagi di sesi akan datang, iaitu sesi terakhir di minggu hadapan pada hari Selasa. InsyaAllah pukul 10 pagi juga. Siri yang terakhir dalam revolusi TVET MARA ini, iaitu saya akan berkongsi berkaitan dengan pengujudan, sejarah pengujudan MJII. Kalau nak cerita sejarah KKTM itu ada juga, tapi banyak sangat kan. Saya tutup nanti dengan sejarah MJI sahaja. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.